Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lokman. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, Doktor. Sedikit berkenaan dengan grafik itu tadi. Tidak ada sekarang ini seorang calon yang kita nampak jelas ada majoriti 111 mahupun lebih. Jadi kedua-dua kelompok itu, mahupun kalau ada kelompok lain, perlu menarik kerusi daripada mana-mana, anywhere. Dan nampaknya setakat ini optionnya adalah daripada sumber parti-parti yang mungkin kita anggap sebagai secara tradisionalnya mereka bukanlah parti yang friendly. Tapi selaras juga dengan titah Yang Tuan Agong, baginda berharap agar bipartisanship akan diketengahkan. Kita tolak dulu politik lama, kita terima politik baru. Jadi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dua yang utama sekarang ini, daripada mana kemungkinan kerusi yang mungkin mereka boleh tarik untuk cukupkan sekurang-kurangnya 111? Itu soalan yang amat susah kita susah untuk kita ungkaikan sekarang ni, sebab sebelum ni kita nampak memang sokongan tu penuh sokongan tu sentiasa berubah dari segi nombor tu. Dan sebelum ni kita pun tahu bahawa Pakatan Harapan ada 105 dan sekarang pula 102. Dan sama juga dengan Barisan Nasional PAS sebelum ini pun ada dekat 100 pun. Sebab it keep on changing. Yeah. Kita tidak tahu. Tapi yang nyata yang saya tahu, tapi ini bagi tahu lah dengan Lokman kan, di Malaysia ini kita pilih pilihan raya sekali, tapi memilih Perdana Menteri itu 3 kali. Right? Jadi macam mana parti-parti ini, terutama yang sekarang ni lah, calon-calon yang berpotensi menjadi Perdana Menteri ini, saya rasa pertama mereka harus jelas bahawa apabila bentuknya kerajaan ini kan, dia haruslah bukan marriage of convenience, bukan setakat hanya untuk menubuhkan kerajaan hanya untuk kepentingan diri ataupun kalau orang Sabah bilang kepentingan perut sahaja, kan, tetapi dia haruslah marriage of transformation. Maksudnya di sini bila bersama-sama itu sudah jelas. Yang di-Pertuan Agong sudah membuat kenyataan yang jelas, buat kita yang jelas bahawa this is beyond politics. Ini adalah untuk negara, bukan politik. Jadi sekarang ini apa perbincangan mereka, bagaimana untuk membawa parti-parti ini bersama mereka, bagaimana, apakah tawaran itu haruslah untuk negara kita ini. Dan apakah maksud untuk negara kita ini? Saya rasa sebab banyak lagi ahli politik kita ini masih lagi mempunyai template ataupun appetite yang macam dahulu. Sedangkan dalam negara kita ini institusi politik itu sudah berbeza selepas 2018. Kerana institusi politik itu tidak lagi mempunyai kuasa yang berpusat pada Perdana Menteri ataupun satu parti yang dominasi. Ini bermaksud apa-apa dasar atau apa-apa transformasi ataupun reformasi institusi itu kena bergabung dengan parti-parti lain. Dan di sinilah titik perubahan dia itu, di mana mereka harus duduk bersama dan melihat kondisi kita, apa masalah sekarang kita ni, dan yang paling utama adalah mengutarakan atau cadangkan reformasi institusi. Saya rasa itu yang paling penting, dan mereka tidak boleh lagi guna template ataupun appetite lah, selera yang macam dahulu. Inginkan jawatan ataupun inginkan kuasa-kuasa tertentu. This one have to go away. Apa yang diperlukan, itu yang kita mahukan. Itu juga selaras dengan titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan saya percaya walaupun siapa pun kita sokong, itu yang dimahukan dan didambakan sebahagian besar rakyat jika bukan semua. Kerana jelas sekali kita sedang berdepan dengan pandemik yang semakin mengganas sekarang. Ketidaksetujuan politik itu adalah satu perkara yang normal, tapi jangan sampai ia mencapai tahap toksik dan mengganggu gugat proses kita untuk membendung COVID-19 sebagai contoh, kerana setiap hari kita menyaksikan 200 ke 300 nyawa terkorban. Apa yang diperlukan, Doktor, untuk semua ahli politik, semua MP, setiap parti, pembangkang kerajaan terdahulu dan sebagainya ni, untuk mereka
tolak tepi perbezaan bipartisan ini dan mereka tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri. Kerana ada yang mengatakan bahawa perlu kita tonjolkan lebih ramai ahli politik muda yang ada fresh perspektif. Ada yang tidak setuju. Jadi apa yang kita perlukan untuk kita menjayakan semangat menyemarakkan bipartisanship ini dengan lebih signifikan, dengan lebih sekurang-kurangnya daripada yang kita lihat sekarang? Kalau kita lihat untuk membuat transformasi ini, dia haruslah datang dari apa so-called yang kita panggil political will. Namun sekarang ini yang paling utama apa yang kita perlu untuk pembangunan negara kita ini, kan, national transformation ini, politics beyond politics. Yeah. Pertama adalah seperti yang saya katakan tadi adalah reformasi institusi. Seperti yang dicadangkan sebelum ini, iaitu bekas Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa pertama menghadkan Perdana Menteri, yang kedua anti lompat parti, yang ketiga dan juga yang paling menakjubkan iaitu jawatan kuasa khas parlimen itu di mana 50-50%. Jadi 50-50% daripada pembangkang dan juga daripada kerajaan. Jadi kalau kita tengok apa-apapun reformasi ini dia haruslah datang daripada dalam. Dan sebelum ini banyak dibincangkan tentang negara New Zealand, Australia, macam mana mereka membuat transformasi walaupun minority government. Tapi kita kena lihat dahulu contohnya Franklin Roosevelt, di mana dia yang meletakkan bahawa limit menghadkan tenure presiden itu. So maksudnya di sini have to come from inside. So datang daripada dalam ini maksudnya sekarang ini sebab rakyat sudah letih lesu dengan ahli politik ini dan mereka harus tunjukkan reformasi itu haruslah jelas. Alright, reformasi itu haruslah mempunyai perincian. Reformasi itu haruslah mempunyai masa. Berapa lama masa ini? Sebab Perdana Menteri yang akan datang ini ialah kita tahu kita akan mempunyai G15 pada 2023 ya. So maksudnya masa itu tidak banyak. Tapi dia kena tunjukkan reformasi itu. Dan maksud di sini reformasi institusi ini, contohnya kita ada jawatan kuasa khas. Yang saya tengok ada satu lagi yang tidak ada adalah jawatan kuasa di setiap kementerian. Contohnya macam standing committee. Standing committee setiap kementerian itu, di mana standing committee ini dia adalah check and balance setiap kementerian yang diwakili oleh pembangkang dan juga kerajaan. Dan standing committee ini juga melihat contohnya GLC, lantikan GLC ini, kan? Sebab sebelum ni kita tahu banyak masalah di Malaysia ni adalah patron client network ataupun penaung dinaung, masalah penaung dinaung itu di mana dia kena pastikan klien dia, kan, dia kena pastikan dia ada akses kepada state resources macam tu. So sekarang ni dia patut komiti begini, reformasi institusi yang jelas. Dan sebelum ni kita sudah ada pun masa PH bila PH tubuhkan kerajaan tu, reformation dipanggil tu jawatan kuasa reformasi institusi tu dah diperkenalkan, tapi dia didn't really take off benda tu. So sekarang ini kita kena buat jelas bahawa inilah yang kita akan buat, sebab untuk menangani COVID, menangani krisis, dia kena ada reformasi institusi. Dan reformasi institusi ini juga, dan kita memerlukan orang bukan sahaja ahli-ahli politik yang lama, kita kena perlukan orang yang capable. Alright, kita perlukan orang yang credible. Kita perlukan orang yang technocrats. Kita tidak boleh lagi maintain orang-orang yang dulu yang warlord, yang so-called warlord. Kita kena ada fresh idea come from fresh people. Dia kena datang bukan saja orang muda tapi orang yang berkaliber. Right? Bukan not because dia orang muda tapi tidak orang muda bermaksud dia itu berkaliber. Kita kena orang yang berkaliber, orang yang ada credible. So inilah benda-benda yang sepatutnya kita fokus dan perlu buat untuk negara kita sekarang ini. Dia bukan sahaja reformasi institusi, Doktor, tapi reformasi sistem politik secara keseluruhannya. Adakah ini seperti yang mungkin setengah orang cakap,
proses pematangan sistem politik kita, proses pematangan demokrasi kita. Sebagai contoh, kita lihat kepada contoh-contoh yang gemar kita petik yang dikatakan so-called demokrasi matang di serata dunia, United Kingdom, Amerika Syarikat dan sebagainya. Mungkin ramai antara kita yang tidak sedar bahawa mereka sudah melalui perkara sebegini atau serupa dengan ini berdekad yang lalu ataupun malah ratusan tahun yang lalu. Amerika Syarikat sejak tahun 1800 pun melalui pelbagai turmoil sebelum sistem itu berjaya kita sempurnakan. Jadi sebelum ini kita ada satu sistem politik yang agak mungkin outdated dengan ada satu gagasan yang terlampau kuat, satu individu yang terlampau kuat, kemudian selepas PRU 14 dinamika itu dirombak kembali, kerajaan bertukar, kemudian sekarang tidak ada satu gugusan yang terlampau kuat. Jadi ini apa yang kita saksikan dengan unity government dan sebagainya yang kita saksikan di banyak negara maju. Adakah ini proses pematangan demokrasi kita untuk mencapai satu tahap yang ideal satu hari nanti? Adakah kita perlu melalui semua proses ini? Bak kata orang, kita sakit dahulu sebelum kita dapat membina semula dengan lebih baik sistem politik kita, iaitu tidak ada lagi warlords, tidak ada lagi satu gugusan yang terlampau kuat seperti dahulu dan kita ada sistem politik dan demokrasi yang matang. Ya, Lokman, kalau kita lihat sebenarnya reformasi institusi ini sudah berlaku sebenarnya semasa 2018 apabilanya pertukaran kerajaan itu. Halfway ya kita pun semua tahu apa yang berlaku dan selepas langkah syariat tentu semuanya berubah. Sekarang ini betul sebab ini adalah antara proses pematangan. Pertama sekali macam saya cakapkan tadi berkaitan dengan sistem politik kita ataupun institusi politik kita itu bukan lagi macam dahulu 60 tahun ya 60 tahun yang lalu dia sudah berubah kerana kuasa itu bukan lagi didominasi oleh satu parti politik. Dan bila bukan lagi satu parti politik bermaksud mereka haruslah mempunyai satu apa dimaksudkan ini macam negara-negara di UK Labour tidak semestinya, walaupun Labour dan Konservatif itu adalah parti yang dominan, tapi pada satu ketika itu pun mereka melalui satu proses seperti mana Lokman cakap itu di mana mereka harus bergabung dengan parti lain. Jadi perkara ini tidak baru sebenarnya, right? Tapi di Malaysia ni agak baru, right? So apabila agak baru kita kena faham bahawa apabila berlaku sudah perubahan, tidak ada lagi pada masa hadapan itu kalau saya lihat ada satu parti yang dominan daripada segi seperti dahulu sebelum 2018. So apabila tidak ada satu parti lagi yang dominan, bermaksud setiap kali bila adanya pilihan raya itu kita ada dua keberangkalian. Pertama, mungkin mereka parti-parti ini boleh bergabung menjadi perikatan dan bertanding di pilihan raya. Yang kedua adalah gabungan selepas pilihan raya ataupun gabungan seperti Pakatan Perikatan Nasional. So maksudnya di sini maksudnya apabila berlakunya tidak lagi ada parti yang dominasi itu, setiap parti politik haruslah bersifat pragmatik dan juga praktikal. Apa maksud pragmatik dan praktikal? Jadi kembali lagi pada satu, pragmatik tidak bermaksud marriage of convenience. Maksudnya saya ingin sokong kamu maka saya ingin sebab saya ingin mendapat jawatan. Tidak. Di sini adalah apabila kita pragmatik, contohnya, right? Contoh, kalau nanti pada election yang akan datang, kalau kita ada parti politik yang tidak dapat majority ataupun hang parlimen, ini berlaku contohnya macam Theresa May dahulu sebelum ni dengan Duke. Dan satu parti yang amat konservatif yang tidak pernah pun mereka bergabung, tapi pertama kali mereka bergabung, secara ideologinya itu berbeza, right? So tapi apa yang mereka lakukan, mereka tunjukkan dasar-dasar mereka. Apabila saya memberi confidence and supply itu, pertama saya kena yang A, B, C dan D. Dan saya sokong kamu sebagai kerajaan. So ini adalah yang dikatakan pragmatik. So inilah yang mungkin perubahan yang kita ahli-ahli politik itu kena terima. Tidak bermaksud apabila bukan di kerajaan itu, right? Kita tidak boleh buat apa-apa. No. Bila bukan di kerajaan, walaupun kita bergabung, memberi satu confidence dan supply kepada satu parti politik, walaupun kita tidak menjadi sebahagian daripada kabinet, itu tidak bermaksud kita tidak boleh buat apa-apa kepada dasar-dasar itu.
Kan? Jadi inilah yang perubahan-perubahan yang kita perlu terima di Malaysia ini. Di mana tidak ada lagi satu parti politik, mereka haruslah mencari ruang dan bersedia untuk berbincang, membuat tawaran. Dan tawaran ini bukanlah tawaran yang seperti mana yang kita tahu, for marriage of convenience itu, tapi tawaran untuk pembentukan dasar, pelaksanaan dasar untuk negara itu. Saya rasa ini yang paling penting sebab banyak yang belum boleh terima transformasi ini. Sedangkan sistem itu sudah begitu dan orang pun sudah memilih sebelum itu, memang sudah hilang dominasi satu parti itu. Dan satu komponen pematangan sistem kita dan juga reformasi institusi adalah ketelusan dan keterbukaan supaya pemegang taruh yang terbesar iaitu rakyat dapat lihat proses yang sedang berlaku. Khasnya proses-proses yang sangat penting seperti pemilihan Perdana Menteri yang akan mengetuai negara kita dan mengetuai badan eksekutif. Dan saya mahu merujuk untuk soalan terakhir, saya mahu merujuk kepada keperluan yang diletakkan oleh Istana Negara, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk kali ini, dan ini satu perbezaan proses pemilihan sekarang dengan pada Februari 2020, iaitu siapa sahaja calon Perdana Menteri yang dipilih oleh Seri Paduka Baginda perlu mengusulkan undi percaya di Dewan Rakyat secepat mungkin. Usul undi percaya merupakan proses penting untuk kita laksanakan di Parlimen selepas terlantiknya seseorang Perdana Menteri baru. Awal hari ini, salah seorang tetamu kita, Koordinator Penyelidikan Research for Social Advancement REFSA, Fakrul Razi Rashid berkata, terdapat dakwaan berhubung isu akuan bersumpah ini atau SD yang meragukan sehingga menjejaskan kestabilan politik negara. Kita lihat dulu apa kata Fakrul Razi. Apa sekalipun yang berlaku pada hari ini, meskipun kita ada Perdana Menteri yang baru yang akan datang, kita perlu, kerajaan yang baru pada hari ini perlu kembali balik kepada Parlimen untuk buat undi percaya. Dan ini sebenarnya yang undi percaya ini bukanlah satu perkara yang asing, dia satu perkara yang penting kerana ada beberapa pihak ataupun ahli penganalisis politik melihat SD ataupun akuan bersumpah ini penuh dengan keraguan dan menimbulkan beberapa spekulasi politik yang saya rasa kalau tidak diteruskan amalan seperti ini akan membangkitkan beberapa pertanyaan dan persoalan yang berterusan dan ini akan memberi impak kepada kestabilan politik negara. Maka apabila Perdana Menteri baru dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ini dan membentuk kabinet, saya fikir penting untuk pihak kerajaan membawa usul undi percaya di Parlimen agar rakyat menyaksikan bahawasanya kerajaan baru ini adalah kerajaan yang melihat perspektif baru yang mahukan new politics ataupun politik yang aman dan segar supaya proses yang berlaku dalam kerajaan ini lebih terbuka dan telus. Ini satu pengumuman dan titah oleh Seri Paduka Baginda yang kita semua terima dengan baik, kita alu-alukan kerana Dr. Firdaus, kita ingat sebelum ini pada Februari 2020 Tan Sri Muhyiddin dipilih mengikut lunas undang-undang dan juga perlembagaan, tetapi kerana tidak ada undi percaya selepas itu, ramai individu yang selepas itu terus membuat serangan politik dan menyoalkan keabsahan beliau. Jadi kita harap perbezaan satu yang besar tapi signifikan ini akan sekurang-kurangnya menghentikan atau mengehadkan sebarang persoalan berkenaan dengan keabsahan Perdana Menteri siapa sahaja yang dilantik selepas ini. Apa pendapat Dr. Firdausi berkenaan dengan keperluan baru ini atau titah permintaan Seri Paduka Baginda yang terbaru ini, iaitu siapa sahaja dipilih perlu pergi ke Dewan Rakyat secepat mungkin. Setakat ini jadualnya, aturannya adalah bulan depan Dewan Rakyat akan bersidang, perlu dapat undi percaya untuk sahkan untuk semua orang boleh lihat. Ya, Lokman, kalau kita lihat ini adalah satu pendekatan yang terbaik sebab sebenarnya apabila bila tidak ada sokongan majoriti lagi satu Perdana Menteri itu ataupun kerajaan itu Perdana Menteri itu tidak ada lagi sokongan, maka yang terbaik adalah untuk menjalankan pilihan raya. Namun sekarang ini kita tidak mempunyai pilihan, kita tidak boleh buat pilihan raya. Jadi option yang kedua untuk memastikan sebab melalui pilihan raya ini kita telah melantik ahli-ahli parlimen kita. Jadi ahli-ahli parlimen itu adalah mewakili rakyat. Jadi oleh yang demikian ini adalah second layer of democracy di mana kita bolehlah pergi ke parlimen untuk menentukan keabsahan Perdana Menteri itu. Ini adalah satu pendekatan yang baik. Kalau tidak dia akan ulang lagi. Kita takut dia ulang lagi sekali macam dahulu ya. Isu pasal keabsahan
ini kembali lagi. Jadi saya rasa ini adalah pendekatan yang terbaik di mana apabila yang Bertuan Agong telah beri nama siapa untuk melantik Perdana Menteri, maka Perdana Menteri ini akan berusul untuk melihat untuk memastikan keabsahan dia di Parlimen. Saya rasa itu adalah pendekatan yang terbaik. Terima kasih Dr. Firdausi Sufyan, pencerah kanan politik ekonomi UiTM Sabah.